Dengan terakhir kali sudahlah lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih punya masa dan punya ruang yang kita tak tahu. Mungkin hari ini, esok atau lusa kita tak punya masa lagi. Mungkin. Manalah tahu nafas yang kita hembus tak kembali. Manalah tahu. Tapi hari ini aku ambil kesempatan. Sebelumnya aku nak minta maaf pada semua, khususnya yang ada di dalam channel aku. Sebenarnya tidaklah ramai, tapi sekurang-kurangnya aku mohon maaf. Dan aku sampaikan salam hormat dan terima kasih aku pada kalian. Baru-baru ni aku ada pertikaikan tentang dari hal para perawat yang mengislamkan jin, saka atau sihir. Sebenarnya aku buat itu kerana bagi aku perkara itu kesalahan di dalam akidah, kesalahan kerana permainan jin, iblis dan syaitan di situ merubah kepercayaan kita kepada Allah, dari percaya pada Allah dan akhirnya percaya apa yang disampaikan oleh jin, syaitan dan sihir itu sendiri. Apa yang lebih buat aku muskil adalah apabila jin, syaitan, iblis dan sihir itu yang nyata-nyata di dalam surah Yasin mengatakan Bismillah, in kanat illa sayhatan wahidatan wa izal khamidun, yakni yang berbunyi sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Sesungguhnya jin, syaitan dan iblis itu dilaknat oleh Allah Ta'ala dan tempatnya di neraka jahanam. Maka bagaimana seorang ustaz atau seorang perawat boleh mengislamkan jin, syaitan yang sudah dijanjikan, yang sudah dilaknat dan tempatnya dikhususkan di dalam neraka jahanam? Maka siapa kamu sebenarnya untuk mengislamkan jin, saka, sihir dan syaitan berkenaan? Bolehkah kamu menafikan laknat dari Allah itu? Jadi aku harap pada para perawat, betapa hebat pun kamu
dari gunung mana, dari bukit mana, dari busut mana, dari tanah rata atau paya. Hentikan, hentikan. Kerana itu adalah memperbodohkan orang-orang yang sakit. Dan perkara itu boleh membuatkan kamu seorang yang munafik, yang kufur, dan bagi aku boleh menjadikan kamu orang yang syirik dan kafir, kerana kepercayaan kamu dari Allah berubah pada percaya akan apa yang disampaikan oleh jin, syaitan, dan penyihir. Jadi hentikan. Dan kalau perkara ini berlarutan, aku mungkin akan minta kamu secara terbuka untuk datang cari aku secara terbuka. Jika perkara ini tidak dihentikan, ataupun jika perkara ini tidak dihentikan, aku akan cari kamu. Kalaupun bukan aku, mereka yang sealiran denganku akan cari kamu. Kerana perkara itu salah dari sudut akidah, dan perkara itu boleh sesat lagi menyesatkan orang lain. Okey, baiklah. Aku rasa aku tak perlu bercakap banyak dari hal perkara itu, kerana dah ada video-video sebelum ni yang aku ulas tentang perkara-perkara begitu. Dan kalau ada para perawat yang mengislamkan jin, jika kamu rasa kamu nak sambut cabaran aku, silakan. Datanglah, cari aku, dan buktikan kamu benar-benar boleh mengislamkan jin di hadapan mata kepala aku. Sila tunjukkan yang kamu benar, jin yang kamu islamkan itu benar, supaya aku tahu bahawa jin-jin yang mu'alaf sekarang adalah antara kamu. Itu bagi aku mudah, itu simple. Datang cari aku dan buktikan kamu benar. Baiklah, aku tak nak ulas panjang dari hal itu. Hari ini aku nak bercakap, pada saat dan ketika ini aku nak bercakap dari hal kebangkitan pahlawan di dalam filem Mat Kilau. Sebenarnya aku senang dengan filem itu, kerana filem itu membangkitkan semangat bangsa, khususnya Melayu, yang selama ini bangsa Melayu terpuruk seperti kain burung semangatnya, kerana tidak dibangkitkan, tidak dipercikkan api semangat. Bagaimana semangat itu mahu menyala, dan bagaimana semangat itu mahu semarak. Tapi sebagai orang yang dah menonton filem tersebut, ada perkara sebenarnya di dalam rentetan cerita kebangkitan semula pahlawan Mat Kilau yang aku memang tak setuju. Aku tak setuju kerana aku tak tahu sebenarnya bagaimana. Aku tak tahu bagaimana
filem itu boleh digarap sedemikian rupa. Sama ada penulis skrip yang salah atau pengarahnya yang salah, aku tak tahu. Aku tidak menyalahkan. Ini pandangan aku sebagai Melayu. Sebagaimana kata Mak Kilau di dalam filem tersebut, Islam agamaku, Melayu bangsaku. Lebih kurang macam itulah. Apa yang aku nak sentuh adalah di dalam satu part di mana seorang perempuan yang sangat mengandung dibunuh oleh penjajah Inggris dan pahlawan upahan penjajah serta beberapa orang askar upahan. Tak kala kejadian itu berlaku, yakni isterinya diseret hingga keluar rumah. Perutnya yang syarat mengandung ditikam oleh pahlawan upahan secara zalim sehingga dia dan anak di dalam kandungannya mati. Sebelum itu dia dipukul oleh penjajah. Tapi apa yang sebenarnya yang aku nak sampaikan adalah tak kala kejadian itu berlaku, suaminya ada tak jauh dari tempat kejadian kerana bertujuan untuk selamatkan isterinya. Tapi apabila beliau mau bertindak, maka datanglah pahlawan Mat Kilau di dalam filem tersebut yang menahannya sambil menutup mulutnya kerana tidak mau dia meraup, takut-takut kalau pihak penjajah menyedari kehadirannya. Maka oleh kerana ditahan, tak dapatlah dia selamatkan isterinya. Tak dapat. Maka dia hanya melihat isterinya diseksa dan dibunuh oleh penjajah. Okey, baiklah. Itu sinopsis dari slot tersebut. Tapi bagi aku, seharusnya perkara itu tak wajar berlaku kerana sebagai suami adalah lebih baik dia pertahankan isterinya. Itu lebih baik sekalipun dia mati. Sekurang-kurangnya matinya syahid kerana mempertahankan diri, maruah dan keluarga itu dituntut di dalam agama. Bahkan bagi aku adalah lebih baik jika tak kala itu pahlawan Mat Kilau pada ketika itu tidak menahannya, tapi sebaliknya bersamanya berdepan dengan kezaliman tersebut, berdepan dengan penjajah tersebut demi menyelamatkan isteri sahabatnya. Apa perlunya beliau ditahan? Mana mungkin sebenarnya melihat si isteri yang sangat mengandung mati di depan mata. Tidakkah keadaan itu hanya menjadikan kedua-dua pendekar tersebut dayus? Tidakkah itu menjadikan kamu dayus? Dan di dalam agama, apabila kamu dayus, jangankan surga, bau surga pun kamu tak terhidu. Sanggup kamu lihat anak di dalam kandungan kamu mati ditikam?
Sanggup kamu lihat istri kamu disiksa? Dan sebagai mat kilau, sebagai pahlawan, sanggup kamu menahan kawan kamu dari mempertahankan istri dan anak di dalam kandungannya, sehingga mati dibunuh oleh penjajah? Apalah kiranya kamu berdua? Bukankah kamu penuh ilmu? Bukankah kamu hebat? Kenapa kamu tidak pertahankan maruah keluarga, istri dan anak di dalam kandungan sahabat kamu? Kenapa kamu tidak menentang penjajah pada waktu dan ketika itu? Apa perlunya kamu melihat kejadian itu di depan mata kamu sebagai pahlawan yang dayus? Baiklah, itu pandangan aku. Keseluruhan cerita Mat Kilau bagi aku itu satu epik. Itu satu semangat, satu kebangkitan. Sekurang-kurangnya Melayu kembali bertanjak dan berkeris. Sekurang-kurangnya Melayu kembali kepada alam perjuangan. Melayu kembali mengenali dunia persilatan. Oh ya, bercakap pasal persilatan. Aku nak sentuh sedikit. Sebenarnya, setiap kita, baik aku maupun kau, ataupun siapapun, punya gelanggang dan guru yang berbeza. Kata orang lain padang, lain belalang, lain guru, lainlah langkahnya. Lakum dinukum waliyadin, guru kamu, guru kamu. Ibarat begitulah, guru aku, guru aku. Lebih kurang lagi itu bunyinya. Sebenarnya ayat itu berkata tentang agama kamu, Tuhan kamu, Tuhan kamu. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Jadi sebenarnya, jika kamu rasa cara kamu memegang keris itu yang paling benar dan betul, tari keris kamu, sembah keris kamu itu yang paling benar dan paling betul, sebagaimana yang kamu diajarkan oleh guru kamu. Bagi aku, itu guru kamu, bukan guru aku. Karena setiap guru lainlah langkahnya, setiap guru lainlah permainannya. Mungkin kamu diajarkan memegang hulu keris dengan cara yang diajarkan oleh guru kamu. Guru orang lain juga mengajarkan cara memegang hulu keris. Jadi jangan kamu samakan cara kamu memegang hulu keris, tari berkeris kamu, permainan keris kamu dengan permainan keris orang lain. Jangan. Bagi aku mudah. Jika nak bertanjak, nak bersamping, nak berseragam silat, nak berkeris, silakan aja. Asalkan itu langkah yang kamu tahu, yang kamu pelajari. Pedulikan apapun pendapat orang lain. Jika kamu taat pada guru kamu sendiri dan kamu tidak ubah langkah yang guru ajarkan. Jadi sila bersikap positif pada seni, langkah dan permainan orang lain. Sembah orang lain,
mungkin tak sama dengan sembah kamu. Permainan orang lain, langkah orang lain, tentulah tak sama dengan langkah dan permainan kamu. Kerana guru kamu dan guru orang lain masakan sama. Jadi, bagi bangsa Melayu, bagiku, bertanjaklah, bersampinglah, berkerislah. Kerana itu adalah lambang, identiti, semangat, perjuangan bangsa Melayu satu ketika dulu. Sekurang-kurangnya perjuangan nenek moyang masih melekat di dalam diri kita. Bukan cara memegang hulu keris itu yang nak dipertikaikan, tapi berpeganglah pada hulu hati kamu. Berpeganglah. Kerana guru aku berpesan, seni di dalam persilatan yang sebenarnya bukanlah pada tari, tapi pada minda, akal, fikir, dan jiwa. Kata guru, peganglah hulu keris kamu sesedap yang kamu rasa, sesuai dengan kamu. Peganglah dan berpeganglah sebenarnya pada hulu hati kamu. Pesan guru, pandang baik-baik, lihatlah tikaman anak derhaka ini. Datangnya datang berani, tikamnya tikam berani. Kakinya seolah tak jejak ke bumi. Sepala-pala jahat aku perbuat sungguh-sungguh. Jika berguru, biarlah satu. Kerana carilah guru, sebenar guru, guru yang hidup, yang tak mati-mati. Jadi, aku minta maaf sebenarnya kalau ada langkah-langkah aku yang mungkin tak secantik langkah kamu. Kalau cara aku memegang hulu itu berlainan dengan cara kamu, cara tikam dan cara hiris berlainan dengan apa yang kamu pelajari, minta maaf. Kerana kita lain gelanggang. Kata guru, lain padang, lainlah belalangnya. Lain gelanggang, lainlah tikamannya. Baiklah apapun, aku ucapkan tahniah di atas kejayaan filem kebangkitan pahlawan Mat Kilau. Aku ucapkan tahniah dan pada semua bangsa Melayu khususnya, kita ni serumpun. Ini bumi kita. Kita satu di dalam Nusantara. Kita Melayu. Kita adalah bangsa Jawi di tanah yang keramat ini. Jadi apapun kamu, dari gunung mana, dari bukit mana, dari busut mana, dari tanah rata ataupun paya, kembali kita menjadi Melayu yang sejati. Apapun langkah kamu, langkah itu diperlukan mungkin satu masa nanti.
Tidak ada langkah yang lebih baik. Bukan langkah aku yang lebih baik. Bukan langkah kamu yang lebih baik. Bukan permainan aku yang lebih baik atau permainan engkau yang lebih baik. Karena tidak ada apa yang membezakan kita melainkan takwa. Kerana setiap guru berlainan pada pendirian, berlainan pada pegangan, berlainan pada keteguhan dan akidah, berlainan. Dan kita dinilai mengikut sejauh mana kita bertakwa kepada Allah. Dan di dalam hidup kita dinilai mengikut sejauh mana kita bertawakal kepada Allah. Itu pesan guru yang aku ingat sehingga hari ini. Jadi untuk semua bangsa Melayu, rumpun Melayu, untuk yang berkeris dan bertanjak, tak perlu kita berbala di dalam permainan keris. Tak perlu. Tak perlu. Jika langkah kamu yang terbaik dan yang tercantik, yang terindah, itu terbaik. Tapi tak perlu kita berkecilkan langkah orang lain kerana kita tak kenal guru mereka yang sebenar. Jadi sampai di sini aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.